yang mana hadis ini terdapat di dalam salah satu hadis 40 peristiwa hadis akhir zaman, yaitu tentang gambaran yang diberikan oleh Rasulullah. Suatu masa akan datang berpusu-pusu bangsa-bangsa yang akan mengerumuni umat Islam sebagaimana layaknya pemakan-pemakan yang akan mengerumuni talam-talam makanan. Jadi bila berita ini digambarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat amat memahami dan mengerti kondisi yang disebutkan oleh Nabi. Bagaimana rakusnya, bagaimana liarnya, bagaimana bernafsunya musuh-musuh Islam ini akan datang mengelilingi dan mengerumuni umat Islam untuk dihancurkan dan dimusnahkan. Lalu pertanyaan paling awal yang dipersoalkan oleh para sahabat Nabi ialah, wahai Rasulullah, adakah bilangan kami pada waktu itu sedikit? Nampak berkerumun, nampak ramainya musuh Islam nak hancurkan kita ni, adakah kerana bilangan kita, jumlah kita masa tu sikit? Tidak, kata Nabi. Jumlah umat Islam pada waktu tu banyak, tetapi sifat umat Islam pada waktu dan masa tersebut tidak ubah seperti buih-buih di lautan. Maksudnya apa, tuan-tuan? Gambaran ini untuk diberi penjelasan bahawa umat Islam yang ramai pada waktu tersebut sudah tidak mempunyai pendirian yang kemah dan kejam. Maksudnya orang boleh bawa pi belah kiri, orang boleh bawa pi belah kanan, orang boleh tonyuh ke belakang, orang boleh tolak ke depan. Kita ni dah tak ada misi, tak ada visi, tak ada idealisme Islam yang sebenar. Sampai semua bentuk-bentuk pemikiran, sampai semua bentuk-bentuk kefahaman dan pendekatan kita terhadap agama seolah-olah diajar dan ditentukan oleh manusia-manusia yang berada di luar agama kita. Dan salah satu lagi yang Nabi sebut di penghujung hadis ni, kerana umat Islam pada waktu tersebut akan tertimpa dengan satu penyakit. Apa nama penyakit tersebut, tuan-tuan? Al-wahan. Al-wahan dalam bahasa Arab dari segi bahasa ialah lembek, lemah, tak ada kekuatan. Tapi dari sudut pemaknaan yang sebenar, apa yang disebutkan oleh Nabi dengan al-wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cintakan dunia dan bencikan kematian. Inilah penyakit yang akan terkena pada umat Islam di akhir zaman, iaitu cinta kepada dunia dan mereka membenci kematian. Dalam agama kita, Islam sebenarnya tidak menjadi kesalahan untuk kita mencari dan mengejar keduniaan. Kerana kita hidup atas dunia, kita memerlukan sarana-sarana dunia ini untuk meneruskan legasi kehidupan kita sebagai pemudah caraan kita. Kita hari ni nak pergi mana jauh-jauh? Nak jalan kaki ke nak naik kereta, tuan-tuan? Kita nak naik kereta, tak salah pada kereta tu. Kita hari ni nak berteduh, takut kena hujan, takut kena panas, kita duduk dalam rumah. Tak panas pula, kita pasang kipas, kita pasang aircon. Dia tak salah semua benda tu. Yang jadi salah bila kita letak semua benda tu di sini. Kita nak guna dunia sekadar nak melengkapkan kehidupan kita. Bukan dia tu kita nak letak di hati, kita nak sayang sungguh-sungguh, kita nak bawa sampai mati. Yang jadi masalah hari ni, kebanyakan umat Islam dan juga turut dibimbangi diri saya sendiri terkena penyakit ni. Iaitu bila kita cari harta banyak-banyak yang sebenarnya dibolehkan dan diharuskan dalam agama, kita letak semua benda tu di sini. Yang menyebabkan tempat di sini yang sebenar apa? Tempat yang sebenar di sini ialah mengingati Allah, mengingati Rasul. Tempat-tempat untuk kita mengasihi dan menyayangi agama, kita letakkan benda ni sekali dengan apa yang disebutkan di depan tadi. Yang menyebabkan bila di sini tempat dia akan dikasihi, dia akan disayangi. Kita nak jaga betul-betul, kita nak peluk betul-betul, kita nak dekat betul-betul. Bila terlampau kuat kasih sayang terhadap dunia, yang akan jadi ialah kita akan terlampau mencintai dia sehingga akan begitu sukar untuk melepaskan hati, jiwa dan perasaan kita terhadap dia. Bila orang dah terlampau cinta pada dunia ni, kalau boleh dia nak mati kan nak hidup? Oh, nak hidup lah. Kalau mati tak boleh nak guna lah semua hak duk cari selama ni. Kalau kita mati tak boleh nak pakai lah hak kita duk cari bertimbun-timbun, beribu-ribu tadi. Jadi biasa bila orang start mula cinta dunia, dia akan rasa galat pada kematian. Dan akan mula terbit pemikiran-pemikiran macam ni. Kalaulah umur aku 100 tahun lagi pun best. Kalau Allah sambung lagi beberapa puluh tahun, bagusnya. Sebab apa dah jadi macam ni, tuan-tuan? Sebab sayang dah nak tinggal harta benda tadi. Sebab kalau kita mati, kalau kita meninggal, siapa akan guna pakai semua? Padahal hak kita nak tinggal tu pada bini kita, hak kita nak tinggal tu pada anak-anak kita, hak kita nak tinggal tu pada waris-waris yang berhak untuk difaraidkan harta-harta kita. Tapi yang jadi payah kerana apa? Kerana kita cari penat-penat, Allah nak tinggal kat orang pula. Kita cari letih-letih, nak tinggal kat orang pula. Kita pun dah di penghujung usia baru nak menikmati kadang-kadang benda macam ni. Dulu duk pakai kereta buruk, kereta cabut, umur-umur macam ni baru boleh pakai, hak selesa besar sikit. Duk 2 hari beli kereta baru meninggal. Duk di hospital Allah baru 2 hari. Masuk ubat pula, tak boleh nak naik, tak boleh nak tu, tak boleh nak tengih, tak boleh nak gonyong, tak boleh nak wet, tak boleh nak lap. Duk teringat ke harta, duk teringat ke duit, sampai mati pun kita bawa lagi unsur-unsur dunia bersama dengan kematian kita.